Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Bab yang ke-10 pada menyatakan riya, pada nak menyatakan kepada kita sifat riya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati di halaman muka surat 57, di mana kita pada malam ini memasuki bab yang baru, iaitulah bab yang menyatakan berkaitan dengan sifat riya, yang mana ini merupakan bab yang terakhir menerusi kitab Penawar Bagi Hati pada bahagian yang kedua. Yang mana bahagian yang kedua ini dimuatkan 10 bab, yang mana berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang dicela oleh agama kita, yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita jauhi dia, yang perlu kita hindari dia daripada kita bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Maka adakah sifat yang dicela ini hanya 10 ini sahaja? Sebagaimana dimuatkan di dalam kitab Penawar Bagi Hati ini hanya 10 bab sahaja, 10 tajuk saja. Di bawah bahagian yang kedua, iaitulah sifat yang dicela. Tidak, bukan 10 ini saja, banyak lagi. Banyak lagi sifat-sifat yang dicela ni. Cuma daripada 10 inilah akan membiak, akan terranting-ranting, tercawang, tercabang, bermacam-macam lagi daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pada malam ni kita masuk pada bab yang terakhir di dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitulah bab yang ke-10. Jadi kata pengarang rahimahullahu taala, bab yang ke-10. Bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Pada nak membahaskan sifat riya, dalam bahasa Melayu kita sebut riya ni iaitulah menunjuk-nunjuk. Nak hending-hending,
nak papar-paparkan. Itu riak nama dia. Itu riak. Nak menunjuk-nunjuk, nak menghending-hending, nak memapa-mapakan apa hak kita buat. Itu ialah dikatakan dengan riak di dalam bahasa Melayu kita. Nak nunjuk, tu dia. Itu riak. Itu riak. Jadi apa maksud dia dari sudut istilah yang ulama letak, yang dikatakan dengan sifat riak, ni dia ta'rifnya, ni definisi dia. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu ya talibal ilmi, penuntut ilmu, mu kena tahu akan bahawasanya riak itu, takrif riak ni, makna riak ni, definisi riak ni, iaitulah menuntut pangkat. Tuntut pangkat. Nak kepada satu-satu benda. Nak kepada kebesaran. Nak kepada orang angkat. Itu menuntut pangkat. Nak kepada pangkat. Nak kepada satu perkara. Nak kepada satu darjat. Mana? Di dalam hati manusia. Nak satu pangkat, nak satu kebesaran, hak di dalam hati manusia. Hak di dalam hati manusia yang lain. Jadi dia nak kepada pangkat di dalam hati manusia ni dengan ibadah. Dengan satu-satu ibadah hak dia buat. Dan pekerjaan kebajikan ataupun tiap-tiap pekerjaan hak berbentuk ataupun yang berunsur kebaikan. Maka dengan tiap-tiap ibadah, dengan tiap-tiap perkara-perkara yang berunsur kebaikan seperti belajar ilmu, sedekah dan lain-lain, bacaan Quran, sembahyang dan lain-lain, hak dia lakukan ini, hati dia nak supaya orang angkat dia. Hati dia tuntut kepada satu-satu perkara yang nampak dia tu lebih. Yang nampak dia tu hebat. Yang nampak dia tu lain dari yang lain. Yang nampak dia tu puyuh. Itu panggil riak. Dalam hati orang ni. Dia nak dengan ibadat hak dia buat, dengan satu-satu pekerjaan kebaikan hak dia buat, nak suruh orang pandang di dalam hati orang tu, oh hebat dia, oh rajin dia, oh begian-begian dia, oh berjuruh dia. Itu menuntut pangkat di dalam hati manusia. Dengan ibadat hak dia buat, dengan pekerjaan kebaikan hak dia lakukan. Ikutlah apa sekalipun pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik, pekerjaan-pekerjaan yang dipuji, pekerjaan-pekerjaan yang elok-elok, ibadat dan lain-lain. Maka dia buat tadi, tuntut dalam hati dia nak supaya orang duk angkat dia, supaya orang tengok dia lain macam dan lain-lain daripada tersebut. Ini dikatakan dengan riak. Itu takrif yang pertama, maksud riak, definisi riak, takrif bagi riak. Itu riak. Itu namanya riak. Itu biar kita kenal, oh macam ni riak. Ini sifat hati. Sifat hati yang perlu kita tahu. Baik. Takrif yang kedua, atau menghendaki oleh seseorang, ataupun boleh nak takrif begini. Ini takrifan yang kedua, definisi yang kedua. Atau menghendaki oleh seorang, dia nak, orang tu dia nak dengan ibadatnya, ibadat seorang tadi tu. Apa hak dikehendaki oleh seorang dengan ibadat dia ni? Apa hak dia nak dengan apa yang dia lakukan dengan ibadat dia? Dia nak akan manfaat dunia. Dengan ibadat hak dia buat, hak belajar ilmu baik, apa lagi baca Quran baik, apa lagi sembahyang dia baik, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang berunsur kebaikan ni.
tiap-tiap benda hak dia buat, hak berunsur kebaikan ni, dia nak kepada manfaat dunia. Apa dia? Contoh seperti harta. Dia buat satu-satu benda, sedekah ke, apa hak dia nak? Dia nak kepada harta. Atau dia nak kepada puji. Dia nak kepada kepujian. Dia nak kepada orang puji dia. Orang kata dia ni hebat. Orang kata dia ni puyuh. Orang kata dia ni macam-macam. Yang sedap halua telinga dia dengar. Ini dikatakan dengan riak. Tu riak, tu takrif riak. Buat satu-satu benda supaya orang angkat kita, ataupun buat satu-satu ibadat untuk mendapatkan manfaat dunia seperti puji, harta dan lain-lain daripadanya. Ini yang dikatakan dengan takrif riak. Ini yang dia maksudkan dengan riak. Satu-satu benda yang kita buat, maknanya supaya orang angkat kita, supaya orang puji kita. Inilah yang dikatakan dengan riak. Itu yang terdapat di dalam kitab Penawar Bagi Hati bagi mendefinisikan apakah yang dikatakan dengan maksud riak, apakah yang dikatakan dengan sifat riak. Ini didatangkan dua takrif. Baik, takrif yang lain terdapat di dalam kitab-kitab yang lain. Maka di antaranya takrif riak ni ditakrifkan oleh Imam Huzaifah. Dikatakan riak ni ialah antastawiya af'alul abdi fi zahir wal batin. Riak ialah, dikatakan dengan riak ini ialah bahawa maaf. Okey. Riak. Okey, minta maaf silap. Ini takrif lain ni. Dalam kitab saya nak baca ni takrif bukan riak. Silap kitab bawa ni. Silap kitab. Tak apalah. Baik. Kita ambil dua tadilah. Kita ambil dua takrif riak tadi. Maksudnya riak ni ialah kita nak kepada satu-satu perkara yang mana hak kita buat tadi tu seumpamanya orang puji kita, orang angkat kita, orang bangga dengan kita, orang duk maknanya orang duk kata baik kepada kita. Maka dengan ibadat hak dia buat tadi ataupun perkara-perkara yang berunsur kebaikan hak dia buat nak kepada tu dalam hatinya, inilah yang dikatakan dengan riak. Kalau macam tu, maknanya dah kalau begitulah, tak perlulah kita nak buat amal di hadapan orang lain. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Takut riak, dia kata. Kerana riak-riak ni kita buat satu-satu benda, maknanya tuntut hati kita nak kepada orang puji kita, orang angkat kita. Maka oleh yang demikian, kalau kita buat di hadapan orang duk tengok kita, maka orang akan puji kita, namun riak pula. Tak, bukan. Hati kita tu kita buat di hadapan orang ke, kita buat di belakang orang ke, tak kira lah. Hati kita nak ke kepada puji orang? Hati kita nak ke supaya orang tu angkat kita dengan hak kita buat tadi? Kalau hati kita tak ada nak kepada perkara tersebut, tu tak nama riak. Riak ni memang hati kita. Hati kita tu nak dengan sembahyang kita, hak kita buat Allahu Akbar, nak suruh orang puji kita. Nak suruh orang angkat kita, orang kata kita ni hebat, orang kata kita ni ahli sembahyang, orang ahli ibadat ke dan lain-lain. Hati kita nak begitu. Hak ni, hak salahnya. Sama ada kita nak tadi tu di hadapan orang tengok ke, orang tak tengok, tu suku.
Hati itu. Oleh yang demikianlah, kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal, meninggalkan amal, li ajlin nas, kita tinggal amal, kita tak buat amal. Tak baca Quran, contohnya di masjid. Sebab apa tak baca Quran? Takut riak. Takut orang manusia duk tengok dia jadi riak pula. Itulah katanya riaun. Tu riak dah tu. Riak dah lah tu. Kerana apa riaknya? Kerana dia nak orang lihat dia. Nak orang lihat dia. Sebenarnya tu ialah riak dah, katanya Imam Fudail. Jadi kita kena lawan. Jangan kita tinggal. Ketika mana kita berada di hadapan orang, maknanya sembahyang lah, sembahyang sunat lah terjadinya. Baca Quran, benda-benda berbentuk sunat ni. Silakan di hadapan orang pun tak jadi masalah. Bukan di situ ialah pengukur kita tu riak. Bukan di hadapan orang lain kita buat ibadat di khalayak orang tempat terbuka yang orang boleh lihat kita, itu ialah kayu pengukur sebagai kata orang ni riak. Tidak. Hati, berbalik pada hati. Adakah hati seseorang tadi maknanya dengan ibadat hak dia buat tu nak suruh orang puji, nak suruh orang angkat ataupun tidak? Kalau sebaliknya, ini bukan dinamakan dengan riak. Ini takrif riak. Buat satu-satu benda supaya orang puji kita. Buat satu benda supaya orang angkat kita, membesarkan kita, menggahkan kita. Itu dinamakan dengan riak. Itulah yang ditakrifkan dengan sifat riak. Itu takrif dia. Maka kita kena itu nama riak. Baik. Dan apa pula hukum riak? Dah kita kenal dah ta'rif riak. Hukum riak ni apa? Dan bahawasanya, yakni dan ketahui olehmu bahawasanya riak itu, mu kena tahu bahawasanya riak itu pula, yakni hukum riak itu ialah kelakuan yang dicela, yang haram. Riak ni ialah satu sifat hati yang dicela pada syarak. Lagi pula dia tu haram. Haram dia tu pula dengan ijma' ulama. Dengan ijma' ulama keharaman sifat riak ni. Maka kita kena hindarilah daripada sifat riak ni. Buat satu-satu perkara nak tunjuk pada orang. Hati kita tu buat satu-satu ibadat ataupun perkara-perkara yang berunsur kebaikan, sedekah baik, belajar ilmu baik, baca Quran baik, ikutlah apa sesuatu yang kita buat. Hati kita nak kepada orang puji kita, hati kita nak kepada orang ni kata kita ni bagian. Maka kita kena hindari perkara tersebut, kerana itu merupakan sifat yang dicela. Orang tak tahu kita nak riak ataupun tidak. Bukan kayu pengukur ialah pada kita buat satu-satu benda tu di hadapan khalayak orang, maka dinamakan riak. Tidak, hati kita. Kembali kepada hati kita. Kalau hati kita begitu, hati kita nak kepada pujian, hati kita tuntut kepada satu-satu pangkat, hati kita tuntut kepada satu-satu anugerah, hati kita tuntut kepada satu-satu kemegahan, satu-satu kepujian, maka inilah yang dinamakan riak. Maka kita kena buang perkara tersebut. Yang mana sifat ni, sifat hati yang dicela, sifat hati yang dilarang, yang haram dengan ijma' para ulama'. Dengan sebulak suara para ulama'. Itu ijma' ulama'. Tanpa khilaf, sifat ni sifat yang dicela oleh agama. Lagi pula ianya satu setengah daripada dosa hati, dosa besar. Gitu. Dinamakan dia kan riak ni. Dinamakan dia dengan syirik yang kecil. Bukan syurga yang kecil tu. Silap titik tu. Dia beri titik noktah alik atas tu. Hak tu lebih tu. Bukan syirik yang kecil. Dinamakan dia kan sifat riak ni ialah syirik yang kecil. Dia panggil syirik saghir.
ataupun syirik khafi. Ada satu lagi syirik jali. Syirik jali ataupun syirik kabir, syirik hak besar, mensekutukan hak besar, mensekutukan hak nyata, yang jali, yang kabir. Apa dia hak tu? Hak tu sembah selain daripada Allah. Tu sekutu hak besar, syirik kabir ataupun syirik jali. Adapun syirik saghir ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ini riak. Kita buat satu-satu benda bukan kerana Allah. Buat satu-satu benda tu untuk hatinya bukan kerana Allah. Bukan untuk mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah. Tapi sebaliknya mensekutukan dengan amal ibadat hak kita buat sepatutnya sepenuhnya kerana Allah ataupun kerana agama, kerana tuntutan syarak. Sebaliknya dia buat perkara tersebut kerana nak kepada benda-benda yang lain seumpama tadi. Maka ini dikatakan mensekutukan Allah juga. Tapi hak tersembunyi, ni tak kufur. Hak riak ni tak kufur. Hak syirik khafi ni tak kufur. Hak syirik saghir ni dikatakan di dalam kitab kita syirik yang kecil, ni tak kufur. Cuma ianya dosa besar, wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak besarnya hak kabir, hak jali, iaitulah kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kufur yang membawa kepada kita menjadi orang kafir, wal-iyazubillah. Adapun hak ni tak membawa kepada kekufuran, walaupun nama dia syirik, tapi syirik ni syirik yang kecil. Syirik yang kecil dosa besar lah, dosa besar. Syirik kecil je dosa besar. Dosa besar, wajib kita bertaubat kepada Allah. Cuma istilah nama dia syirik yang kecil ataupun syirik khafi. Mana dalil menunjukkan bahawa ni sifat yang dicela? Berfirman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.